أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين.
فسواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab semangat sikit. Puasa dah nak habis ni, kita ni dah masuk 19 Ramadan. Apa khabar para menonton di rumah? Mudah-mudahan terus berada dalam kesihatan. InsyaAllah diberikan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berhak mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama dalam Kalamullah, tak tengok rugi, tak baca lagi rugi. Ya, masih bersama dengan saya, adik Amnan dan juga adik Mariam. Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Kita dah dekat ujung-ujung Ramadan ni. Macam mana persediaan menuju akhir Ramadan? Okey. Okey. Tarawih pergi tak? Pergi. Oh, jangan buka puasa kenyang tak pergi pula tarawih kan? Hari ni sahur apa? Nasi goreng. Mariam sahur apa ke ni? Nasi goreng. Nasi goreng. Oh Allah, nasi goreng je. Tak ada lauk. Nasi goreng je. Ni Amnan Nak makan mi. makan mi. Amboi, western sangat. Okey, kita nak dengar hari ni bacaan daripada dua adik kita ni. Tajuk kita pasti saya akan bagi tahu. Tapi kita nak tengok dulu, bagi penonton teka dulu tak agak tajuk apa. Surah Al-Baqarah ayat 142. Dia ada sebut pasal kiblat-kiblat sikit. Okey, silakan adik Amnan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا Jangan wasatan sin وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Adik Amnan. Kenapa macam tak sahur je, tak larat baca? Sahur tak? Kata makan mi. Betul, orang suruh makan nasi dan kari. Okey, teruskan dengan adik Mariam. Silakan sambung Qad nara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Sadaqallahul azim. Terima kasih adik Mariam dan juga adik Amnan. Itulah tadi bacaan ayat suci Al-Quran daripada mereka berdua. Nak tanya. Amnan khatam Quran berapa kali dah? 3 kali ke? Ha? 30 kali? Ha? 3 kali. 3 kali ke 30 kali. Hebatlah. Okey. Mariam pula? Dulu kat sekolah lama dah dekat 10 kali sebab dia khatam lepas tu ulang. Oh gitu. 10 kali. Subhanallah. Ibu-ibu ayah-ayah 10 kali, 3 kali. Walaupun baru umur berapa ni? Baru darjah 1 kan? Khatam berapa? Darjah 5. Darjah 5. Mariam? Darjah 6. Darjah 6. Kecil lagi tapi dia baca Quran, dapat kuasai bacaan Quran dengan baik, dapat khatam Al-Quran dengan baik. Itulah kita nak kalau boleh anak-anak kita ni. Sebab tu Nabi kata ajar anak kamu 3 perkara. Yang pertama, cintakan Nabi kita SAW. Yang kedua, sayangi ahli bait, ahli keluarga Nabi SAW semua kena kenal. Ni kena arti saya tak nak. Kita nak kenal Nabi dan juga ahli keluarga. Dan yang ketiga, ala qiraatil Quran, ajar mereka untuk baca Al-Quran. Jadi mudah-mudahan anak-anak ini akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala sebab Al-Quran adalah syafaat kita di dunia dan juga di akhirat. Baik. Adik-adik tadi telah bacakan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Baqarah. Faham tak maksud dia? Tak faham. Nak dengar cerita tak? Okey, kita akan cerita tapi selepas ini, tapi Ustaz bagi clue-clue sikit. Kita cerita pasal kiblat. Kiblat kita kat mana? Kaabah. Kiblat kita mana? Kaabah ya ke Kaabah? Kalau sembahyang kat rumah menghadap mana? Macam menghadap dinding je. Sujud kat sejadah kan sujud kat Kaabah? Dia kata Ustaz ada gambar Kaabah kat situ, makcik sujud kat Kaabah lah tu. Bukan. Kat mana? Kajadah. Baitul Maqdis ke Masjidil Haram? Masjidil Haram. Masjidil. Sebab tu Nabi kata di Kaabah adalah kiblat bagi orang yang dalam Masjidil Haram dan Masjidil Haram itu sendiri merupakan kiblat bagi orang yang di luar Masjidil Haram, iaitu dari timur dan juga barat. Satu dunia boleh menghadap ke Masjidil Haram. Jadi insya-Allah kita akan cerita pasal pertukaran kiblat. Semuanya selepas ini kembali bertemu dalam rancangan Kalamullah, tak tengok rugi, tak baca lagi rugi. Alhamdulillah kembali bertemu dalam rancangan Kalamullah, tak tengok rugi, tak baca lagi rugi. Itu dia betul adik-adik. Al-Quran ada jangan kita baca bermusim je, tunggu bulan puasa baru nak baca. Tak sentiasa kita baca. Kalau tak nanti cicak yang baca. Cicak kata apa? Teruk dia ni tak baca Quran kan? Dengar bunyi tu. Nanti dia marah kat orang dalam rumah tu tak baca Quran. Okey? Baik, kita nak cerita hari ni pasal kisah seterusnya ialah kisah tentang pertukaran arah kiblat. Subhanallah, pada tahun kedua hijrah berlaku ketika mana Nabi SAW dah berhijrah ke Madinah. Tahun kedua hijrah berhijrah ke Madinah. Umat Islam ketika itu semayang bersolat menghadap ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Dekat Melaka, betul? Kat mana? Masjidil Aqsa kat mana? Dekat Madinah. Dekat Palestin. Baitul Maqdis itulah di situ. Masjid dekat Melaka, Mariam. Ingat rumah dia ke? Okey. Dekat Masjidil Aqsa. Jadi umat Islam semayang selama dalam lebih kurang ada ulama kata 16 ke 17 bulan lah. Satu hari Rasulullah SAW dia selalu tengok ke langit. Tengok ke langit dia minta doa, Minta apa? Nabi selalu tengok wajah dia ke langit. Minta supaya Allah SWT ni ubah kiblat ke Mekah. Ustaz, Ya. Kenapa Nabi doa minta tukar arah kiblat? Kenapa Nabi doa? Kenapa ya?
Nabi SAW berdoa minta kiblat sebab Nabi SAW ketika mana mereka di Mekah, ketika di Mekah dulu, Nabi dan juga para sahabat semayang menghadap mana? Menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi bila sampai ke Madinah, diminta menghadap ke Mekah. Dan Nabi SAW sangat kasihkan Mekah, sangat sayangkan Mekah, sangat cintakan Mekah. Nabi sentiasa doa, ya Allah berkatilah Mekah. Dan Nabi nak tinggalkan Mekah tu sebenarnya berat. Itu satu. Yang keduanya memang itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun kata sebab kiblat yang utama untuk orang Islam adalah Allah akan tukar kiblat daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, iaitu Kaabah. Iaitu Kaabah menjadi tempat kiblat. Jadi Nabi sentiasa berdoa sebab Nabi ada perasaan nak orang Islam ni menghadap kepada Kaabah. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang kafir ni, orang Yahudi dan sebagainya, mereka orang yang bodoh, Allah kata, orang yang tidak mempunyai akal, mereka akan kata, apalah orang Islam ni tiba-tiba tukar kiblat. Dia orang seronok. Dia kata apa? Nampak ini nak menunjukkan agama mereka tak betul. Kejap menghadap Baitul Maqdis. Lepas tu ni nak tukar kepada Kaabah pula. Tak ada modal lah tu. Contohlah kan. Jadi dia kata begitu. Allah kata, Allah jawab balik. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Katakan pada mereka, wahai Muhammad, bagi Allah Subhanahu Wa Taala ni timur ataupun barat, ikut sukalah nak menghadap mana. Allah kata yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah akan beri petunjuk kepada siapa yang dia nak ke arah jalan yang lurus. Bermaksud di sini ni atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sebut dalam ayat selepas tu, dua ayat, Allah kata qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami nampak wajahmu wahai Muhammad selalu tengok ke langit, berdoa minta ya Allah tukar kiblat. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ini ayat menunjukkan bahawa perintah tukar kiblat. Allah kata fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkan mukamu, wajahmu ke arah Masjidil Haram. Satu hari Nabi SAW berada di satu perkampungan Bani Salamah. Okey, Nabi tengah bersolat. Ketika Nabi tengah bersolat, solat asar, Nabi solat, wahyu turun. Nabi solat 4 rakaat. 2 rakaat pertama Nabi menghadap masjid ke arah Masjidil Aqsa kan, ke arah Palestin. Bila nak naik ke rakaat yang seterusnya, wahyu datang. Allah turun, Allah kata fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, pusing ke arah Masjidil Haram. Nabi berpusing dengan para sahabat ketika solat juga. Daripada 180 darjah, daripada sana ke sana. Saya kalau macam ni pusing macam ni lah kan, ke belakang kan. Jadi pusing begitu. Sebab tu sampai sekarang masjid itu dinamakan Masjid Qiblatain. Masjid apa? Qiblatain, masjid yang ada 2 kiblat. Itu sejarah dia. Kalau kita pergi Madinah, memang kita akan jumpa ada jemaah haji kita akan ziarah di Masjid Qiblatain. Itu sejarah dia. Jadi para sahabat ada yang sembahyang dalam masjid, dia tengok ada lagi sahabat yang solat tu menghadap Masjidil Aqsa. Dia kata, demi Allah aku lihat Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat sembahyang dah menghadap ke arah Kaabah. Sahabat ada lagi yang menghadap ke arah Baitul Maqdis kan. Dia kata begitu, maka sahabat tadi yang tengah sembahyang pun berpusing menghadap ke arah Ustaz, ya. Apa hikmah dan juga pengajaran penukaran kiblat ni? Ya, bagus soalan tu. Hikmah dan pengajaran daripada cerita kita tadi menunjukkan bahawa arah mana pun sekalipun adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berserah kepada Allah, atas perintah Allah kita ikut segalanya. Dan yang kedua, hikmahnya adalah menempelak orang-orang Yahudi dan juga Nasrani yang berbangga bahawa dia kata orang Islam ni ikut mereka lah sebab mereka ni menghadap Baitul Maqdis. Orang Islam pun menghadap Baitul Maqdis. Mereka rasa best, rasa syok. Orang Islam tu tak ada tempat nak menghadap lah tu. Menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi Allah menempelak mereka, Allah tukar ke arah menghadap ke arah Kaabah dan Allah menjadikan Kaabah sebagai kiblat. Sebagai bukti apa? Bukan kita menyembah Kaabah ataupun menyembah Baitul Maqdis, tapi kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Menghadap mana pun itu adalah ketentuan syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahawa tempat itu adalah tempat untuk kita menghadap sebagai kiblat. Itu dia punya hikmah dia, menunjukkan bahawa kiblat ini apa, masjid mana pun tak kisah, tetapi itu kita kena faham ikut syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh faham? Jadi mudah-mudahan kita ambil sedikit sebanyak pengajaran daripada kisah pertukaran kiblat ini. Dan kalau kita tengok sendiri pun, orang-orang kafir mereka akan sentiasa mencari kesalahan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mencari kesalahan daripada Nabi SAW, padahal mereka dah tahu. Allah sebut, Allah kata apa? Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Mereka ni tahu dalam kitab mereka, kitab Injil, Bible, kitab Taurat sudah menyatakan bahawa akan berlakunya pertukaran kiblat.
Kalau kita tengok ustaz ada terbaca semalam dalam satu blog tu, dia letak potongan dalam Bible tu. Apa kata dia? Kata bahasa dia orang putih lah, ustaz terjemahkan. Orang-orang Nasrani mengatakan bahawa kiblat yang kita akan ikut ini adalah Jerusalem ataupun ke Baitul Maqdis lah, mereka katakan. Maka apa jawab Nabi Isa AS? Nabi Isa kata, akan datang satu hari kamu tidak akan menghadap lagi ke Jerusalem, kamu akan menghadap ke tempat lain. Itu dah disebut dalam Bible. Dan ini membenarkan apa yang datang dalam Al-Quran. Subhanallah. Tetapi disembunyikan untuk kita. Mudah-mudahan kita dapat mengkaji dan dapat perhatikan balik, baca dalam Al-Quran supaya Al-Quran ini dapat merungkai segala mukjizat dan peristiwa-peristiwa yang akan datang berlaku dan juga yang telah berlaku. Terima kasih kepada adik Amnan dan juga adik Mariam. Mudah-mudahan dapat manfaat sikit sebanyak. Para penonton di rumah, beriktibar, teruskan menuntun kalamullah, dapatkan banyak ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kami kongsikan ini memberi manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Teruskan like, jangan lupa like Facebook Kalamullah TV3. Jumpa lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan menonton Kalamullah, Tak tengok rugi, tak baca lagi rugi.